Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Najihah binti Awang Kelana A170068 akan membentangkan mengenai kertas kerja kami, iaitu metodologi dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan hubungannya dengan pelaksanaan dakwah pada masa kini. Dan ini merupakan tugasan kami bagi subjek metodologi dakwah PPPY 1222. Agama adalah suatu perkara yang sangat penting dan yang kita perlu miliki sebagai panduan hidup serta mempelajari dan mengambil pelajaran daripada kisah umat-umat terdahulu. Dan kisah para nabi terdahulu adalah salah satu contoh yang sangat baik untuk dijadikan ikutan dan juga tauladan dalam menyampaikan dakwah pada masa kini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kebenaran kisah para nabi dalam surah Yusuf ayat 111, Bismillahirrahmanirrahim, demi sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah para nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ianya cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ianya sebagai keterangan yang menjelaskan setiap sesuatu serta menjadi hidayah dan petunjuk rahmat bagi kaum yang ingin beriman. Kita beralih kepada biodata dan latar belakang Nabi Nuh alaihissalam. Nama diberi Nuh bin La'ma' bin Mutashalakh bin Khawnuh, iaitu Nabi Idris bin Yarud bin Mahlayan bin Qainan bin Anaush bin Shits bin Adam alaihissalam. Jika kita lihat kepada salah silah nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kita dapati bahawa beliau sendiri adalah daripada keturunan para rasul, di mana Nabi Adam alaihissalam merupakan nenek moyang baginda, dan Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam merupakan cicit kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Nuh dilahirkan setelah wafatnya Nabi Adam selama tempoh 126 tahun. Nabi Adam alaihissalam digelar sebagai bapa pertama manusia, manakala Nabi Nuh alaihissalam digelar sebagai bapa suku kaum manusia. Mengapa Nabi Nuh alaihissalam digelar sebagai bapa suku kaum manusia? Ini kerana hanya daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam lahirnya bangsa manusia pada masa ini. Kerana tiada manusia di dunia ini sampailah pada hari kiamat nanti selain daripada anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Ini kerana keseluruhan zuriat Nabi Adam alaihissalam telah dibinasakan oleh banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang hanya terselamat ketika itu hanyalah Nabi Nuh alaihissalam, anak-anaknya dan juga para pengikutnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan bahawa para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak mempunyai sebarang zuriat. Hanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang hanya mempunyai zuriat. Nabi Adam alaihissalam adalah bapa pertama sekalian anbiya, manakala Nabi Nuh alaihissalam adalah bapa kedua sekalian anbiya. Dan kita beralih kepada Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi rasul. Nabi Nuh alaihissalam merupakan antara rasul dalam 25 rasul, dan juga beliau adalah salah seorang daripada 5 rasul yang bersifat penyabar selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berumur 480 tahun. Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu kenabian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa fatrah, iaitu masa kekosongan antara dua rasul, di mana manusia secara beransur-ansur melupakan ajaran agama yang telah dibawa oleh para nabi. Dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya agar kaumnya meninggalkan amalan daripada menyembah berhala ataupun patung-patung yang mereka sendiri ukir daripada emas dan kayu, kerana perbuatan itu sangatlah sesat dan juga bodoh. Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah kepada kaumnya yang ingkar selama beratus tahun lamanya. Namun begitu, hanya segelintir kaumnya yang menyambut seruannya yang terdiri hanya daripada golongan miskin dan juga golongan bawahan. Daripada ini dapat terbuktilah bahawa Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan seorang rasul yang sangat bersifat penyabar.
Menurut Ustaz Haji Daud, sepanjang Nabi Nuh AS berdakwah dan menyeru orang ramai memeluk agama Islam, hanya sebanyak 70 orang sahaja yang beriman, dan yang paling menyedihkan, isterinya dan anak lelakinya sendiri juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wilayah negeri Nabi Nuh AS diutus menjadi Rasul, menurut Subki, Nabi Nuh AS dikatakan telah diutus menjadi Rasul kepada penduduk di negeri Armenia, di mana ianya adalah satu wilayah di antara Laut Hitam dan juga Caspian. Wilayah tersebut berjiran dengan Turki, Iran, Georgia dan Azerbaijan, di mana pada zaman dahulu wilayah tersebut berjiran dengan Mesopotamia yang sangat terkenal dengan ketamadunannya, iaitu di Lembah Furat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Seterusnya kita akan fokus kepada kisah Nuh alaihissalam dalam Al-Quran, di mana terdapat sebanyak 43 ayat daripada 28 surah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Nuh. Antaranya ialah surah Nuh sendiri ayat 1 hingga 28, di mana ayat ini menceritakan dengan terperinci bagaimana Nabi Nuh AS diutuskan dan reaksi orang yang menentang dakwah baginda, lalu baginda berdoa kepada Allah agar memberi balasan kepada mereka. Dalam surah ini juga menceritakan mengenai banjir besar yang berlaku. Seterusnya, surah Hud ayat 27 hingga 48. Ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Nuh AS yang merupakan dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya, serta perintah pembinaan kapal iaitu bahtera, serta keadaan banjir besar yang menimpa ke atas mereka. Nabi Nuh juga telah diceritakan telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini untuk mengampuni anak lelakinya yang tidak beriman, namun anak lelakinya telah memilih jalan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15, ayat dalam surah ini menerangkan mengenai kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa Nabi Nuh AS bersama kaumnya selama 950 tahun bersama dengan kaumnya. Dan surah At-Taubah dan surah Ibrahim menceritakan mengenai perutusan para rasul kepada kaum-kaum tertentu yang Allah telah utuskan untuk memberi petunjuk dan juga hidayah kepada mereka. Metodologi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Terdapat 7 metodologi dakwah yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah kepada kaumnya. Yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi. Dakwah secara sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaum kerabatnya sahaja. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam di tempat yang terbuka, seperti di pasar, di mana di pasar merupakan tempat tumpuan masyarakat. Yang ketiga ialah dakwah sembunyi dan terbuka, ataupun kedua-duanya sekali. Nabi Nuh alaihissalam menggunakan kaedah ini kerana dengan kaedah ini ia lebih berkesan daripada dakwah secara sembunyi. Yang keempat, dakwah di waktu siang dan malam. Dalam firman Allah dalam surah Nuh ayat ke-5, iaitu setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh pun berdoa dan dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman." Yang kelima, Nabi Nuh berdakwah secara berterusan tanpa henti. Nabi Nuh berdakwah secara berterusan tanpa henti selama 950 tahun. Dalam firman Allah yang telah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-14, "Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam karangan mereka selama 950 tahun, dan akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan, sedang mereka dalam keadaan zalim." Yang keenam, dakwah dengan membawa berita gembira, iaitu tabsyir. Di dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga 12, Allah telah memberikan gambaran berita gembira yang dibawa oleh Nabi Nuh kepada kaumnya jika kaumnya mengikutinya, iaitu, "Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantar hujan lebat mencurah-curah
dan Dia akan memberikan kepada kamu dengan harta yang banyak serta anak pinak. Dia akan mengadakan kepada kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan kamu sungai-sungai yang mengalir. Yang ketujuh, dakwah dengan peringatan ancaman bagi mereka yang ingkar. Nabi Nuh AS ditugaskan oleh Allah SWT untuk memberi amaran kepada mereka yang ingkar kepada Allah. Firman Allah dalam surah Nuh ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, Dia pun menyeru mereka dengan berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutuskan kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata, supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Maka segerakanlah beribadat dan bertakwa kerana sesungguhnya ajal yang ditetapkan oleh Allah apabila sampai waktunya tidak dapat ditangguhkan. Jika kau mengetahui hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Kita beralih kepada dakwah masa kini. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan oleh para da'i pada masa kini dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah bihikmah. Pendekatan pendakwah perlu mempunyai ilmu, kebijaksanaan, kesabaran, keadilan, lemah lembut, kefahaman, kebenaran dan pengalaman sebagai asas untuk membuat sesuatu keputusan yang bersesuaian dan tepat dengan keadaan sasaran. Pendekatan yang kedua adalah al-mau'izah al-hasanah. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang asas dan berperanan sangat besar dalam merangsang jiwa sasaran yang telah hanyut dalam kemaksiatan atau hilang hala tuju supaya kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Untuk mencapai perkara tersebut, para da'i boleh menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan sasaran untuk menasihati mereka supaya kembali kepada Allah. Seperti dengan menasihati mereka dengan menggunakan kata-kata yang baik, lemah lembut, halus dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Kaedah ini digunakan oleh para da'i untuk memahamkan sasarannya melalui perdebatan. Perdebatan yang terbaik adalah memuaskan sasaran dengan hujah dan dalil untuk menerangkan kebenaran kepada mereka supaya mereka dapat menerima hujah yang telah dikemukakan melalui dalil akal dan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, dakwah yang dijalankan oleh Nabi Nuh AS adalah merupakan tugas yang sama yang dijalankan oleh para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Dakwah yang dijalankan oleh baginda telah menempuhi ujian yang sangat hebat. Kisah dan metod dakwah baginda telah dirakamkan banyak di dalam Al-Quran sebagai panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan usaha mengajak umat kepada agama yang sempurna. Kesabaran dan ketabahan baginda seharusnya menjadi inspirasi kepada para pendakwah agar tidak berputus asa dalam melaksanakan usaha-usaha dakwah. Kini, kerja-kerja dakwah telah disambung oleh para da'i dengan membawa seruan yang sama, iaitu mentauhidkan Allah SWT. Para pendakwah masa kini menjadikan media sebagai wasilah dakwah yang penting bagi membantu mengembangkan usaha dakwah.